Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الزكاة أحد مباني الإسلام الخمس. Tajuk yang diletakkan oleh pentahqiq kitab, iaitu zakat salah satu daripada rukun Islam lah, mabani Islam, binaan rukun Islam. Kata dia, wa'lamu, ketahuilah olehmu, ma'asyirul ikhwan, iaitu saudara-saudara, ja'alana Allah wa iyyakum mimman tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla wa lam yu'thar al-hayatid dunya 'ala al-akhirah allati hiya khairu wa abqa. Kata Syekh Auli Haddad, wahai segala saudara-saudaraku, Allah Ta'ala jadikan kami dan juga kamu daripada golongan yang mana suci, tazakka, menyucikan diri, iaitu berzakat. Wa zakara isma rabbih fa shalla, dan mengingat nama Allahnya, nama Tuhannya, dan dia sembahyang, dan tidak menjadikan kehidupan dunia ini lebih diutamakan, diberati atau mengambil manfaat lebih daripada akhirat. Mana diambil perkataan muqaddimah, ini muqaddimah kitab, pengarang buat muqaddimah, diambil daripada makna ayat wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang mana ayat saja menjuruskan supaya manusia mengingat Allah, wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan dia mengingat Tuhannya. Bukan sekadar mengingat Tuhannya, maka cara mengingat Tuhan tu fa shalla, maka hendaklah dia sembahyang. Dan bal tu'siruna al-hayata ad-dunya, dan dia tidak sebenarnya meletakkan dunia ni lah yang utamanya, yang dikatakan hidup yang kekal. Tu'sirul hayatad dunya, dia rasa dunia ni lah satu-satunya dalam hidup dia, dia tak peduli ke akhirat. Baik, itu muqaddimah dia. Apa di akhirat? Kata pengarang, allati hiya khairu wa abqa, dia adalah sebaik-baiknya akhirat tu, wa abqa, dan lebih kekal. Bandingkan dunia, dia tak kekal, dia sekejap. Tapi itulah yang sekejap tu yang tertipu daya. Tertipu daya kita dengan dunia. Okey, habis itu dia kata wa anna zakata ahadu mabani Islam al-khams, bahawanya zakat itu adalah satu daripada rukun-rukun Islam yang 5.
Rukun Islam ada 5, jangan bertukar pula. Kata rukun Islam ada 6. Okey, zakat duduk dalam tu. Makna zakat merupakan salah satu utama penting. Wa qad jama'a Allahu bainaha wa bainas salati fi kitabihil aziz faqala azza man qail. Dia kata Allah Ta'ala menggabungkan di antara zakat dan sembahyang sekali ketika disebut di dalam Quran. Ya, bila disebut sekali maknanya penting. Ya. Maka kata dia, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah innallaha bima ta'maluna basir. Kata dia, Allah perintah, maksud ayat tadi, aqimus salah, dirikanlah sembahyang, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Dua perkara yang digandingkan. Ya, banyak ayat-ayat yang mengganding gitu. Salah satu daripada ayat yang kita kata menggandingkan antara beriman dengan sembahyang. Beriman dan beramal soleh itu utama, asas dalam agama. Tak ada beriman, tak payah amal soleh. Ya. Okey, dan termasuk amal solehnya diterang sini, dah beriman dah semua dah. Aqimus salah, dirikan sembahyang. Semua orang menekankan tentang sembahyang, semua orang tekankan tentang perkara sembahyang ni utama. Tapi dalam duk tekan, dalam duk suruh jaga, itu benda yang paling dilalaikan. Ya, kalau tidak Quran tak sebutlah. Baik, lalai dalam sembahyang, lalai daripada sembahyang. Yang tak sembahyang langsung pun ada, yang tak peduli hukum sembahyang pun ada. Manusia lebih suka peduli benda lain daripada benda yang kewajipan atas diri dia sendiri. Ya, kita sibuk dengan politik, sibuk dengan nak tegur orang, nak salahkan orang. Terutama hari ini, tuan-tuan, saya tengoklah dunia hari ini yang sangat dikecam, yang sangat dijadikan sebagai tempat untuk melepaskan marah. Ya, pertamanya ahli politik pembangkang. Apa ahli politik pemerintah, bukan pembangkang. Tak kira siapa, kita dah tengok pengalaman, siapa merintah pun dia akan dikecam. Kamu baik ke, kamu jahat, apatah lagi. Ya. Yang keduanya, yang tu lantaklah orang politik, demo-demo. Demo berkelahi dalam Facebook tu lagi teruk daripada orang lain berkelahi. Yang keduanya siapa? Orang masjid. Pantang ada pesalah sikit masjid, dia akan komen tu. Tu paling besar lah. Antara yang saya tengok gitu. Maka hak cerita kes baru budak mencuri dalam masjid tu, Imam Jurih dengan ayah. Dia punya kecamnya masjid tu pasal kes tu je. Salah tu imam tu pergi jurih budak tu je. Yang budak tu mencuri tak timbul salah, tak terkeluar pun kata dia salah. Semua duk puji dia, bagus memang. Di akhir zaman tu, yang jurih ayah tu dosa besar sangat ke? Yang tu yang dikecam ni sampai berhenti tu imam tu. Itu keluarlah duit masjid, sapu makan, AJK makan duit masjid, tak guna duit masjid, pom-pom. Kenapa tak bagi duit kepada asnaf masjid? Saya nak suruh orang ngaji fiqh balik dah. Ya, duit masjid ni boleh ke bayar zakat kat orang? Adakah duit kita bagi kat masjid tu nama zakat? Saya tak buat zakat ni.
Pakat dia kata, kena tak bagi kat Asnaf. Asnaf ni siapa Asnaf? Pencuri. Asnaf ni siapa? Orang miskin, fakir. Tapi kalau yang boleh bekerja sampai boleh merompah, katanya dia kopahnya betul, bukan macam tabung Naim ni. Tabung masjid ni senang dia usung gitu je, lekat di dinding tu dia kopah tanpa alat. Maknanya kalau dah kerja kilang boleh tak? Kenapa tak fokus ke situ? Tapi dia memang zaman sekarang ni diajar oleh orang telis, kecap ni orang agama. Tak kira apatah lagi ustaz naik nama ustaz. Allah, ustaz lagi dia jaga-jagalah. Mana tena ni, mana ustaz ni, salah sikit je, jangan salah. Kalau salah satu tu dia anggap macam salah kapior terus lah. Jenayah tu jenayah, kira masuk kena pancung kepala. Kenapa tu? Sikap apa yang dicucur oleh orientalis untuk membenci orang agama, membenci ulama, membenci institusi agama, maka agama ni akan dibuang ke tepi. Akan dinaikkan orang-orang politik ni. Demo ni lah akan disanjung kerana dia taburkan duit pada orang. Jahat akhir zaman. Yang besarnya dua tu lah. Orang politik janganlah. Kamu merintah je tak ada, mesti dikecam. Yang jilat-jilat juga ada, yang jilat, yang kecam. Kemudian orang masjid. Tapi masa susah, siapa cari? Siapa je? Orang politik kan? Nak tanah, nak projek, nak itu, nak ini. Saya orang politik. Nak mampu masuk kubur, nak buat tahlil mak dah meninggal, orang masjid. Cari siapa lagi? Dulu kalau bahas benda tu tuan panjang ceritanya. Kenapa betul kan pola otak manusia ni? Satu lagi tentang masjid ni, pengurusan kematian. Sebab tu zaman dulu lagi orang buat khairat kematian supaya tak timbulnya permasalahan kenapa kena bayar. Bila dia kena bayar tinggi mahal, dia mengamuk lah, ni tanah wakaf, kata dia. Wakaf free lah. Oh, bila nama wakaf free, tak apa. Habis pengurusannya, kalau semak komo juga bising. Cukai tanah kan free. Apa lagi? Air api, upah orang korek. Pandai memang. Itu kereta mayat minyak ni, maintenance-nya. Tak duduk lah JK, dia tak tahulah. Garu kepala JK dia cari ni, kereta rosak, nak ganti. Tu ini apa sebagai, dia tak fikir tu. Itu satu. Yang utamanya, siapa yang wajib sebenarnya menyelesaikan masalah mayat? Ada belajar tak tuan-tuan? Masjid kena ajar benda tu sekarang ni. Fardu kifayah. Fardu kifayah tu siapa? Perdana Menteri. Dia yang wajib selesaikan masalah mayat. Siapa? Tok Imam, Tok Qadi. Tok Qadi lah. Fardu kifayah pada mayat ni, siapa yang tengok mayat? Siapa yang jumpa mayat? Siapa jumpa dulu? Anak dia lah. Takkan doktor kot. Doktor sahkan mati je. Maka kewajipan tu atas anak. Apa guna ada anak tak reti buat apa? Dia yang wajib mandikan, dia wajib kapankan, dia wajib semayangkan, dia wajib tanamkan. Bukan Tok Imam Masjid. Ada cop ke untuk imam masjid wajib bagi mandi mayat? Mana hukum kitab ni? Atau undang-undang? Anak tu sendirilah wajib jatuh fardu ain atas dia sebab dia yang tengok mayat. Dia tak mampu, baru dia serah ke orang. Bila serah ke orang, kamu upahlah. Apa yang kedekut sangat? Sebab tu bukan kewajipan Pak Imam tu. Dia nak pergi basuh punggung orang tu, korek najis orang tu, bau kencing hancin orang tu.
Kau yang senang, patut kerja kamu lah bapak kamu. Kau tak kena ada buah minda tu. Jangan duduk panjang. Mati je orang masjid. Mati je orang masjid. Anak tu dulu. Orang masjid ni tolong je. Lepas tu layak ambil upah. Ya. Lepas tu korek kubur, pergi korek sendiri tengok. Rasa macam mana. Yang tak nak bayar upah tu. Ini mati sampai beribu. Cina sampai berjuta bayar. Tak bising pun. Pasal kerja tu bukan kerja kami. Kerja agama. Anak kewajipan dia dulu jumpa, dia wajib atas diri dia. Ini baca Quran, tak mau baca Yasin, tak mau tanam, tak mau mandi kan, tak mau. Habis apa? Orang lain kuli. Bayar lupa. Itu. Ya. Kalau orang lain tak nak buat sebab dia tak nak bayar upah, dia yang tanggung dosa, bukan orang lain. Sebab dia anak. Apa kewajipan anak apa? Apa kewajipan anak dengan bapak? Sampai mati lah. Dia dulu. Kecuali orang tu tak ada anak. Maka jiran. Jiran yang wajib sebab dia tengok dulu. Atau saudara mara kedekat. Baru pindah sampai dah tak ada siapa. Mululah. Ketua kampung kena ambil. Tak ada siapa nak bagi kain kapan, tak ada siapa nak bayar ni. Dia kena keluarkan. Dia ada peringkat lah fardu kifayah tuan. Dia bukan main bantai. Dia semua orang pegang fardu kifayah. Ada yang sembahyang subuh fardu kifayah, kenapa tak datang semua? Ada 7-8 orang pekerat je sembahyang subuh berjemaah. Tu tak fardu kifayah. Tak wajib atas kaum juga. Ada Tok Imam dah ambil dengan Tok Bilal dah, kami duduk rumah tidur. Tak faham tu. Agama ni dipaham begitu. Ya, ini duk ikut adat, duk faham secara adat. Lepas tu duk main konon mengaji sikit lah bab fardu kifayah sebagai ini bab wakaf tak boleh bayar. Ini Islam apa ni konon. Yang cakap tu mengaji pun tak. Ni jaga. Mana pergi tu zakat? Aqimus salah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum. Kena bayar zakat, dia rukun. Dan apa yang kamu hadapkan pada diri kamu min khairin, daripada kebaikan yang kita bawa, yang kita amalkan, yang kita buat baik. Tak kira baik apa pun, di sinilah umumnya. Ya. Dia tak kata amal soleh, dia kata khairin, kebaikan. Apa jua kebaikan yang kita buat, kerja, tolong orang ke, bukan sekadar kebajikan ni tolong orang je tuan. Tengok orang susah tolong. Orang sekarang ni banyak fokus ke situ. Ya, tengok orang susah dia tolong. Jadi dia bila dia tolong orang susah, orang fokus. Hari ni viral. Maka bila ada kebajikan yang lain pada tu, orang tak fokus. Ya, orang tak peduli lah. Ya. Kebajikannya bukan tolong orang je. Tuan-tuan buang tai cicak tu kebajikan besar kan. Tapi ada je orang yang datang masjid, dia tak peduli letak gitu. Ya, orang Perak kata nehin. Kau kerja aku. Ya, tapi kalau tolong orang banjir pun semua dia dulu pergi. Pasal apa? Viral. Buang tai cicak tak viral. Ya. Wajib tuan-tuan. Siapa tengok tak cicak dalam masjid, wajib buang. Atas individu, aini, bukan kifai. Buka dalam kitab. Ada dalam kitab, saya lupa nama kitabnya. Ujungnya Maqasidil Masajid. Kasat niat orang ke masjid. Tajuk dia tu lebih kurang gitulah. Dia kata siapa yang tengok najis dalam masjid, dia yang wajib buang. Bukan dia mengarah orang, oi, mana AJK ni, mana Tok Siap ni, buang ni. Tu ramai tu, jadi bos dalam masjid. Dia pegawai besar dulu, pencin. Dia pun masuk masjid, dia pegawai ya. Masuk masjid tawaduk tuan-tuan, bukan perangai macam pegawai. Dah habis dah tu, pegawai tu di sana tu. Rendahkan diri. Jadi kuli pun tak apa, pergi lap-lap apa semua tu. Jadi tu tawaduk.
Rasa-rasa nak rasa tawaduk nak pergi cuci tandas. Baru ada rasa tawaduk dalam masjid, ini dah rasa macam tuan lagi. Kita beribadat tak macam tu. Orang nak cakap ni nak glamour lah, buat kebajikan ni sampai orang nampak. Yang kecil-kecil orang tak tengok. Pesalah orang lah. Okey, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Orang tengok ke, orang viral ke, orang tak viral ke, kebaikan yang kita buat ikhlas, tajiduhu indallah, kamu akan dapat di sisi Allah Taala esok. Itu yang Tuhan akan nilai, walaupun sebesar habuk, walaupun tumitul adza fit tariq, kata Nabi, mencabut atau membuang benda yang menyakiti di jalan. Ada duri, ada batu, ada kayu melintang di jalan, kita angkat buang. Itu dikira tajidu indallah, isi Tuhan esok. Bukan yang besar-besar ni kita nampak gadang-gadang je. Orang ni hebat, dia pengorbanan dia bagian-bagian. Dia hebat, ada duit, dia buat yang besar-besar. Kita biar ngangai, kita buat yang kecil-kecil. Pahala sama kan. Orang kaya, duit dia masuk sehari 1 juta, dia sedekah RM10, ada nilai? Dia mestilah sedekah lebih pada tu. Kalau sehari 1 juta masuk, orang ni terpuji kalau dia sedekah separuh, 500,000 sehari. Itu baru bagus, baru pengorbanan harta. Tapi kalau dia dapat 1 juta sehari, sedekahnya RM10, RM100, RM100, dia celah gigi je. Tapi kita ada RM10 je, RM10 je ada, tak ada banyak. Letak RM2 yang tabung masjid, besar tu. Tapi kalau tuan-tuan duit banyak dalam bank, bubuh RM2 dalam masjid, orang sepanar lah. Dia kira kat tangan dia. Atau pengorbanan. Jadi begitulah orang yang tak ada, cara tak ada lah. Apa kebajikan dia buat? Tajiduhu indallah. Tuhan akan tengok, walaupun besar sekupang, walaupun RM2, walaupun RM3, walaupun sekecil benda. Innallaha bima ta'maluna basir. Bahawasanya Allah Ta'ala dengan apa yang kamu lakukan itu maha melihat, maha melihat. Jadi apa cerita? Cerita asas konsep Islam dalam ayat ni. Pertama, pokok sekali ibadat adalah sembahyang. Ni fokus pada ibadat. Beriman dia dah lepas dah ayat ni. Beriman, cerita pasal ibadat. Fokus pokok utama adalah sembahyang. Kemudian zakat, dia tak kata haji dulu. Mana lebih fardu, haji ke zakat? Zakat. Ada duit zakat, kena bayar zakat dulu. Dah lebih baru pergi haji. Kita haji dulu baru zakat. Okey, tu pokok. Kemudian segala kebaikan selain daripada sembahyang, selain daripada zakat, selain daripada haji, semua nama kebajikan itu disuruh buat. Itu masuk pada ketiga tadi ni yang Tuhan tengok. Habis. Jadi fokus dia adalah zakat. Dan kata waqala ta'ala fi wasafi ibadihi almu'minin, dan Allah Ta'ala mensifatkan pula, kata dia, Allah Ta'ala berfirman dan mensifatkan dalam firman dia tentang orang mukmin tu macam mana sifat orang mukmin. Rupa orang mukmin tu macam mana? Alladzina yuqimunas salah. Dalil di sinilah tuan-tuan, yuqimunas salah ni, alladzina yuqimunas salah. Ada ulama yang menghukumkan siapa tak semayang tak beriman. Sebab dia kata wasafa ibadihil mu'minin. Ya, Allah Ta'ala sifatkan hamba-Nya yang mukminin. Maka siapa mukmin? Yang macam ni. Kalau tak macam ni tak. Alladzina yu'minun, apa ni? Alladzina yuqimunas salah. Ya, mereka yang mendirikan sembahyang. Jadi kalau tak berdiri sembahyang tak mukmin lah. Tetapi dengan pandangan ulama-ulama akidah, ulama ahli sunnah wal jamaah, dia tak hukum begitu. Asas
ayat ini ataupun asas perkataan ulama yang disebutkan inilah ayatnya sebagai wasaf mensifatkan orang mukmin, dia sebagai tahzir. Iaitu tahzir ni dia memperingatkannya. Jadi orang yang peringatkan ni dia mesti sebut lebih pada tu. Ya, jangan tak semayang kafir. Ya, bukan dia hukum orang tu kafir, nak bagi orang tu takut. Kan main tu api terbakar orang. Sebenarnya tak semesti main api terbakar. Budak-budak kan. Jangan main tu bakar orang. Ya, budak tu fikir, mak aku main api hari tu pegang tak bakar pun. Jadi maknanya itu sebagai ihzar. Ya, peringatkan, jauhkan main benda tu. Begitulah juga jangan tak semayang kafir nanti dia kata. Tapi bukan dia berniat nak kata kafir orang yang tak semayang. Dia jaga-jaga, hati-hati. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan mereka itu mereka nafkahkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan mereka itu mereka nafkahkan. Itu zakat lah. Dia umum. Ya, yang kami rezekikan, apa itu rezekikan? Tuhan bagi tahu. Tu padi yang masak tu aku yang rezekikan, kamu kena ingat. Hasil kamu dapat harta benda daripada bumi itu aku punya. Rezeki aku bagi. Aku bagi muka kamu yang jumpa man. Kalau tak jumpa, aku tak bagi, tak ada juga. Ya. Hasil buah-buahan ataupun bijirin tu aku yang tumbuhkan. Makna harta semua kamu tu aku yang rezekikan. Dan bila aku yang bagi rezeki, aku minta balik. Ya. Cukai. Dia macam kerajaan minta cukai, dia tak marah. Sebab dia kata aku dapat manfaat balik. Kita dapat gaji, orang gomen ke swasta ke, kan dapat gaji. Terutamanya gomen lah. Gaji tu gomen bagi. Ya, kerajaan bagi. Kemudian akhir tahun dia kutip pula income tax. Masuk balik tempat dia balik. Masuk ke kerajaan balik. Ya. Dah ambil dah bagi tak balik apa pokok siku je kan. Tak ada siapa komplain pun. Pasal apa? Undang-undang dunia. Pasal apa dia nampak manfaat tu, nak buat jalan raya, tu buat rumah, tu buat itu, ni buat ini kan. Dah bagi gaji, dah buat, kena pula duduk kat rumah, dah beli dah tanah, beli dah satu hal, bayar cukai tanah pula. Dah cukai tanah, duduk di kawasan bandar, cukai pintu pula. Macam-macam cukai ada. Tak marah pun. Ya, pasal apa? Pasal tu nampak dengan mata kepala ada kepentingan dia. Dia boleh balik hasil dia. Yang Tuhan bagi ni dia tak nampak, dia buta. Itu yang tak nak bayar zakat. Hasil yang dia perolehi daripada harta dia, nikmat sedap, duduk, tidur, makan, minum. Ya, dia tak nampak di manakah dia. Lepas tu Tuhan peringatkan, yunfiqun, nafkahkan. Kenapa tak kata zakat? Kenapa kata nafkahkan? Kerana dia umum. Kalau ada nafkah, bayar nafkah dulu, bukan bayar zakat dulu. Nampak? Nafkah yang paling wajib apa dia? Diri kita sendiri. Jangan dia tak makan, dia suruh orang makan. Ya, itu dia kata sahabat Nabi tu kan pusing tamar tu. Pusing air rasanya. Dahaga dia tak ada air. Ya. Jadi seorang sahabat bagi kat sahabat ni. Sahabat ni tak nak bagi kat sahabat ni. Bagi pusing-pusing dapatkan dia balik. Lepas apa? Masing-masing nak utama kawan dulu. Itu bukan hukum kan. Ya, itu tak sampai nak tahap mati. Masing-masing anggap aku tak mati lagi. Ya, kawan aku yang sangat perlu air ketika ni, maka dia bagi. Tapi kalau dah sampai tahap mati, kita dulu, jangan bagi orang. Ya, kita memang perlukan air ketika tu. Memang kalau tak minum orang mati, wajib minum. Jadi kadang-kadang tengok hadis jangan faham gitu, lagi dia bawa hukum semua merata gitu. Jadi nafkah tu kita dulu. Lepas tu baru tanggungan. Tanggungan pertama yang kena bayar nafkah siapa? Isteri dan anak. Mak, bapak, lepas pada tu.
Dia jangan bila dia kerja dia potong gaji bagi mak bapak dia, dengan anak bini dia tak bagi. Ada berlaku. Atau apa lagi, yang paling malangnya, bila dapat gaji belanja kawan, dia perhabis duit kawan, dengan bini dia kedekut dengan anak. Itu jenis lelaki tak guna. Okey, mimma razaqnahum yunfiqun. Dah belanja dah habis semua nafkah, apa bayar duit api air apa semua tu masuk nafkah. Ada lebih dengan hasil zakat tadi, maka dia panggil zakat simpanan. Baik, kalau hasil tu daripada padi, dia bukan belanja dulu, dia zakat dulu. Cukup nisab dia padi misalnya, maka bayar zakat dulu. Di situ utama zakat dulu. Sagi nak makan apa? Sebab apa bayar zakat dulu? Sebab padi tu tadi ni, bila zakat tu lebih bayar zakat, memang cukup untuk dia makan. 500 cupak, 500 gantang, 500 gantang bayar zakat. 500 gantang dia makan berapa hari? Bayar zakat berapa je? 2.5%. Tak sampai pun 100 gantang. Bayar sikit je bayar. Baki tu lagi ada. Sebab tu dia suruh bayar zakat dulu. Baki dia tak suruh sampai setahun pun. Ada cukup makan untuk hari tu. Wa mimma razaqna yunfiqun. Baru bayar zakat. Bayar ni. Tu. Okey, semualah zakat tu termasuk yunfiqun, bayar duit makan minum bini anak. Tu zakat kita juga tu. Yang ada orang ketekut dengan anak, dengan isteri. Ulaika humul mu'minuna haqqan, sampailah kepada ayat dia kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Siapa yang dirikan sembahyang, siapa yang membayar zakat ataupun menafkahkan rezeki yang Tuhan berikan, maka mereka itu mukmin yang hak. Baru betul-betul mukmin. Kalau tidak, tak nama mukmin. Tak sembahyang mengaku mukmin. Tu kata ayat Quran tak terima tu. Orang yang tak sembahyang mengaku mukmin, orang yang tak bayar zakat mengaku mukmin. Sebab dia kata tak haqq. Cuma dalam bidang akidah dia kita taklah sampai hukum kafir orang tu. Mukmin lah, tak sembahyang pun, dia mengucap udahlah. Tapi kita tengok Quran, takut juga tu. Sebab apa? Sebab apa Quran kata bukan mukminnya haqqa? Kerana ramai orang yang tak sembahyang, dia rasa sembahyang tu tak wajib, tak ada faedah. Maka tu hampir-hampir pada kafir. Hati tu dah kufur dah. Ataupun dia kata zakat ini tak wajib misalnya, macam mana berlaku pada Sa'labah, maka hilang, gugur keimanan dia. Habis al-mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd, wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah wa innallahal azizun hakim. Banyak lagi ayat ni, tapi sini dia bubuh 4 ayat dalil kepada wajibnya membayar zakat. Kenapa penting sangat benda ni sampai dia bawa dalil banyak? Orang dah tahu dah zakat tu wajib. Nak gambarkan pada kita kepentingan zakat ni, dia bukan satu unsur kita kata benda yang kita kata alah dia sampingan-sampingan dia dalam agama. Dia rukun. Kerana terbinanya ekonomi negara dengan zakat. Menunjukkan orang Islam, dia bukan suruh terima zakat, tuan-tuan. Dia suruh jadi pembayar zakat. Anda faham tak konsep zakat? Kita, dia suka jadi orang yang menerima. Betul dia kata, Nabi kata yadul ulya khairum yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kamu nak jadi pembayar zakat ke nak jadi penerima zakat? Mana pahala paling besar? Pahala paling besar pemberi zakat.
Maka macam mana nak dapatkan jadi kita pemberi zakat? Macam mana kita kata usaha nak sembahyang, usaha nak pergi haji, kita cari duit kan? Pergi haji wajib kalau manis tatang ilai sabil. Kalau mampu, tak mampu tak payah. Jadi duduk saja goyang kaki. Kenapa tak pergi haji? Tak apa. Tak ada duit, tak ada duit. Ya. Apa tak cari? Malas kan? Tak dapatlah pergi haji. Usahalah sampai dapat pergi haji. Bukan dia suruh bala tak payah pergi haji lah. Dah kamu tak mampu tak payahlah. Dia suruh usaha. Islam tu agama usaha, bukan agama tidur. Ya. Jadi pembayar zakat, bukan penerima. Yang haru biru hari ni jadi penerima zakat dia ramai, pembayar ni tak ramai. Bukan tak nak bayar, ada je orang bayar. Yang berusaha bekerja untuk sampai tahap dia boleh bayar zakat, tak ada. Tak mau. Ya, sebenar tu tuntutan Islam. Islam tak nak rakyat umat dia malas. Jadi dia bertekun dia untuk jadi pembayar zakat. Tak adalah masalah ekonomi kita. Tak sekarang ni dia duk minta sedekah orang tabung semua. Dia tak nak jadi pembayar zakat, dia tak nak usaha dan dia jadi penerima zakat. Bila dah ramai penerima zakat, banyak mana dia boleh bantu tuan-tuan. Ya. Banyaklah orang condemn kan dalam pusat zakat apa semua. Jadi kita tengoklah. Okey, kita kata kalau kawasan kita, bukan tak ada yang Jabatan Agama bantu, yang pusat zakat bantu. Kalau kata seorang 300 sebulan, 100 orang dah berapa? Okey. Dalam 300 sebulan tu, berapa zakat poket kita yang keluar? Saya rasa tak sampai. Yang duk bising-bising hari ni marah orang zakat apa semua, tak buat kerja lah, kutip zakat je tak lagi. Berapa juta kamu jual zakat? Orang bising kata aku bagi kat masjid, masjid tak buat apa pun, dia kata duit simpan dia kata. Berapa ribu kamu bagi kat masjid sebulan? Bayar DAP pun tak lepas. Kalau RM10 setiap jemaat, RM10 setiap jemaat, RM10 lah tu besar tu. Ya. 4 jemaat RM40. RM40 duit kipas ni tak cukup bayar. Kipas ni Giant ni, makan api ni. Aircon berapa ni? Tidak, anak Im tak tutup aircon pagi-pagi ni. Bayar aircon RM2,000, RM3,000 kan. Dia pun tak tahu RM2,000, RM3,000 duit api air tu, berapa duit aku bayar? Banyak mana aku bayar? RM1 sehari. RM1 sehari pun tak. Yang duk bising tu. Ya. Gitu kan yang pembayar zakat. Kamu bayar RM1,000,000 ke setahun zakat kamu yang kamu bising? Ya. Kalau kita kata RM3,000, kawasan ni je 10 orang kita bayar sebulan RM3,000. Ni satu perak berapa bayar untuk fakir miskin? Yang bayar tetap belum lagi suruh buat rumah. Itu bukan duit zakat kan? Yang Majlis Agama Islam buat rumah untuk orang fakir miskin tu bukan duit zakat sahaja. Duit zakat tak cukup nak bagi. Nur yang pergi Mesir, yang pergi Jordan apa semua tu duit zakat. Saya dulu dibayari oleh orang zakat setahun RM3,000 zaman dulu. Orang individu seorang bayar zakat tak cukup untuk RM3,000 sebulan setahun tu. Jadi kita duit Baitul Mal ni, harta wakaf orang, harta yang kita kata Jabatan Agama Islam beli dan dia jadikan tempat sewa, ladang, dia masuk share, itu yang berkembang duit Baitul Mal tu kan. Tidak nak cari mana. Zakat tak cukup, berapa tak sampai 1 bilion pun setahun duit zakat orang bayar. Jutaan je pun, berapa kalau dapat 16 juta tu dah megah lah. 16 juta dah boleh isi hal megah lah. 16 juta setahun, 16 juta setahun nak bayar semua tu, duit gaji guru kafar apa ni, kafar kadang masuk daripada Majlis Agama. Yang 200 sebulan kafar perak tu daripada Jabatan Agama Islam. Jakim bayar 800, perak bayar 200, bukan duit kerja negeri, Majlis Agama. Betul per kapita je Majlis Agama Islam. Per kapita setiap tahun bayar berapa sekolah agama yang ada. Ya, betul rumah-rumah bantuan lagi, mana bukan duit zakat je, Baitul Mal.
Kalau tak ada tapak-tapak sewa, memang tak boleh nak jalan lah duit tu kan. Jadi pembayar zakat, bukan jadi orang yang penerima zakat. Betul kita komplain. Kita tak tahu macam mana. Kalau dapat 3 bilion setahun, tu sedap lah. Zakat. Bolehlah support semua itu ini. Dapat yang mana? Sumbangan kita benar kecil je. Yang bising tu. Jadi sebab tu ayat-ayat ni banyak berkaitan dengan nafkah, zakat apa semua, supaya kita rajin. Cari kerja apa semua, baguslah. Anak-anak Melayu pun dah rajin kan kerja. Yang tak kerja tu, dia jadi apa? Okey. Apa tadi? Wal mu'minun minat ba'duha awliya ulaika humul mu'minun haqqan. Ada lagi ayatnya. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhullah innallaha azizun hakim. Orang mukmin dan mukminat sebahagian mereka itu adalah kawan, wali sebahagian mereka. Kenapa dia kata wali sebagai mereka? Ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh dengan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada kemungkaran. Sampailah wa yuqimus shalah, dan mendirikan sembahyang, wa yu'tuz zakah, wa yu'tuna zakah, membayar zakat. Tekan lagi bab zakat. Wa yuti'una Allah, dan taat pada Allah. Keseluruhannya sembahyang apa semua, Tuhan nak suruh taat kat dia. Bila faham makna taat pada Allah, tak timbullah masalah. Orang dia rasa susah, kenapa Tuhan suruh, kenapa Tuhan suruh sembahyang, kenapa Tuhan suruh. Dia banyak komplain tanya, sebab dia tak faham makna taat. Hamba yang dia kenal diri dia hamba, dia akan taat pada Allah. Kalau dia tak mampu buat sekalipun, dia tak komplain ke Tuhan. Dia rasa kelemahan diri dia, kenapa dia tak jadi baik. Dia ada orang gitu, dia tak boleh nak buat baik, dia rasa malas buat baik. Kerana nafsu dia kuat, nafsu dia banyak melonjak kepada kemalasan. Tapi dia sedar diri dia, aku ni malas, aku ni hamba Allah tapi aku malas. Macam mana nak jadi aku orang yang taat? Dia akan bersedia nak jadi taat. Itu beza dia. Beza dengan orang yang dia tak mau langsung peduli agama. Hati dia tak lekat langsung dengan agama, lantak koma lah. Itu orang yang dia tak sedar diri dia hamba Allah. Wa rasulah, dan taat pada Rasul. Ulaika sayarhamullah, maka mereka itulah baru akan dirahmati Allah, dikasihi Allah. Kalau tidak, tak dikasihi lah. Innallaha azizun hakim, bahawasanya Allah Ta'ala tu aziz, tegas, hakim, yang maha bijaksana. Mana apa tu? Allah yang maha rahmat. Tasawufnya, kita faham pada segi rahmat Allah, Allah yang maha rahmat. Maha rahmat Allah Ta'ala tak ada tandingi. Sebab apa? Sebab dia boleh ampun segala dosa manusia. Seumur hidup dia daripada akhir balik, dia musuh Allah, musuh Allah, musuh Allah, kafir. Lagi sehari dia nak mati, dia bertaubat masuk Islam, masuk syurga dengan sehari. Itu tak maha rahmat ke tuan-tuan? Tak maha kasih sayang. Walaupun berapa gunung dosa kamu, kata dia, maka nescaya Allah Ta'ala ampunkan. Itu yang pandang pada maha rahmat. Selain maha rahmat, Tuhan juga bersifat dengan aziz, qahar. Maka kita kata Allah Ta'ala azab orang kafir selama-lamanya dalam neraka, itu dengan sifat aziznya, bukan sifat rahimnya, tuan-tuan. Dia tak ada rahim kat situ, bukan sifat rahmannya. Allah hanya rahim dan rahim kepada orang mukmin. Orang kafir tak. Maka sifat apa? Qahar, aziz, jabbar. Dia bakar sampai hangus, sampai tak bangun-bangun, sampai bila-bila, tak kesian ke? Itu sifat qaharnya, sifat aziznya. Kalau kita adalah rasa kesian lagi,
Oi, takkan bakar lama-lamanya, kesianlah dia sakit. Ya. Ni kata hukum Tuhan. Sebab tu dia peringat Azizun Hakim. Kita dah rasa biasa, sedap bunyinya. Tak, dia nak abur kamu, esok kamu kena bakar esok lama-lama. Aku tak ada kesian dah masa tu, sebab kamu kafir. Ya. Oh, kamu maha rahmat, maha rahim. Ya, pada orang mukmin. Orang kafir tak. Hatta orang yang mati mukmin dengan kalimah la ilaha illallah je, dia dapat rahmat Tuhan juga. Bila dah kena bakar lah, akhirnya masuk dalam syurga balik. Ada lagi rahmat Allah dan rahimnya di situ, kerana dia masih Islam, walaupun fasik, walaupun berdosa. Namun orang kafir tak. Jadi kalau tidak dengan sifat aziz, qahar, jabbar tadi ni, ya, tak mampu. Sebab kita tak mampu nak azab orang sampai macam tu. Ya. Sebab kita bertelaga dengan rasa kesian, belas kesihan. Ya, Tuhan tak. Kalau dia sifat dia rahim, rahim ni tak ada siapa boleh tanding. Kalau sifat dia aziz, ya, aziz ni tak ada siapa boleh tanding. Ya. Sebab tu jaga dengan sifat Allah. Ada pesan dah tu. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina bil arifin, Allahumma iftah alaina bil arifin, Allahumma iftah alaina bil arifin. Allah nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwarta azum syafika bi rahmatika rahim wal hamd.